Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid tahun 4 bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam. Hari ini Ustazah akan ajar, hari ini kita akan belajar tentang hadis, iaitu sebuah hadis yang bertajuk Adab Melayan Tetamu. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 50. Ini adalah muka surat 50, iaitu unit 1 hadis, unit 1 tajuk memuliakan tetamu. Di dalam muka surat ini ada satu persoalan. Lihat di bawah tu, bagaimanakah kamu memuliakan tetamu? Okey, inilah yang akan kita belajar pada hari ini. Bagaimana kita sepatutnya memuliakan tetamu. Seterusnya, terus kepada muka surat 51. Okey, dalam muka surat 51 ini, murid-murid boleh lihat gambar. Okey, ada seorang ustaz bercerita dengan murid-murid. Okey, di sini ada teks yang perbualan antara ustaz dengan murid-muridnya. Okey, ada nombor 1 hingga nombor 4. Melalui teks penceritaan ini, kita akan ketahui 3 perkara, iaitu tetamu. Apakah itu tetamu? Siapakah itu tetamu? Yang kedua, kita akan ketahui mengenai hukum melayan tetamu. Yang ketiga, kita akan ketahui hadis, iaitu hadis yang menuntut kita melayan tetamu dengan baik. Okay, kita akan baca satu persatu teks penceritaan ustaz ini bersama dengan murid-muridnya. Okay, lihat nombor 1. Pada hari ini, kita akan menerima kedatangan tetamu, iaitu orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Okay, jadi di sini kita lihat adanya maksud tetamu. Apa itu tetamu? Siapa itu tetamu? Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Okay, kita teruskan kepada nombor 2. Kita wajib melayani tetamu kerana perbuatan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Okay, jadi di nombor 2 ini adalah hukum melayan tetamu. Hukum melayan tetamu adalah wajib. Okay, kita teruskan kepada nombor 3. Okay, tuntutan melayan tetamu ada dalam hadis Rasulullah. Okay, Ustazah akan baca hadis ini. Murid-murid dengar, kemudian murid-murid ikut baca hadis ini. An Abi Shuraihinil Khuza'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifah. Maksudnya daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Okey, hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, seterusnya pergi nombor 4. Hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu, melayani dan memuliakannya. Okey, daripada hadis ini kita ketahui bahawa melayan tetamu dengan bagus, melayan tetamu dengan baik, melayan tetamu dengan memuliakan tetamu dengan layanan yang baik adalah tuntutan kewajipan dalam Islam. Okey, kita teruskan ke muka surat. Okey, kita teruskan ke muka surat 52 dan 53. Dalam muka surat 52 dan 53 ini ada sebuah email. Email yang dikirim kepada Ahmad. Okey, kawan Ahmad iaitu Muhammad Nafis mengirim email kepada Ahmad bercerita tentang adab melayan tetamu. Okey, murid-murid lihat muka surat 52. Ustazah akan bacakan email Muhammad Nafis ini. Okey, Assalamualaikum Ahmad. Apa khabar? Saya harap kamu sehat selalu. Ingin saya kongsikan pengalaman saya pada minggu lepas. Saya berpeluang menyantuni tetamu semasa majlis anugerah cemerlang. Melalui pengalaman itu, saya belajar cara melayani tetamu. Okey, kata Muhammad Nafis lagi. Apabila tetamu datang, saya 1. Menyambut kedatangan dengan
mesra dan gembira. Yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Yang keempat, menyediakan juadah. Yang kelima, memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Okey, 5 perkara yang Muhammad Nafis tulis kepada Ahmad ini adalah adab melayan tetamu yang patut kita amalkan di rumah, yang patut kita amalkan dalam kehidupan seharian. Biasa kita akan mendapat, biasa setiap hari ada saja tetamu yang datang ke rumah kita. Jadi inilah adab-adab yang perlu kita amalkan. Ustazah sebutkan sekali lagi. Yang pertama, kita perlu menyambut kedatangan tetamu ke rumah kita dengan mesra dan gembira. Yang kedua, berilah salam dan tanyalah khabar tetamu yang datang tu. Yang ketiga, sediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu duduk. Yang keempat, berikan juadah, hidangkan juadah kepada tetamu. Yang kelima, berikan layanan yang baik dan ikhlas. Seterusnya muka surat 53. Ini masih lagi cerita Muhammad Nafis tu. Ustazah juga ada memberikan galakan supaya memuliakan tetamu kerana kedatangan tetamu membawa rahmat dan kebaikan. Inilah yang Nabi Muhammad SAW galakkan umatnya supaya melayani tetamu dengan baik kerana kedatangan tetamu itu satu rahmat dan kebaikan kepada kita sebagai tuan rumah. Sekadar ini dahulu perkongsian saya kali ini, kata Muhammad Nafis. Sekiranya kamu ada pengalaman melayani tetamu, boleh kamu berkongsi dengan saya. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Muhammad Nafis bin Muhammad Amin. Itulah cerita email Muhammad Nafis kepada kawannya Ahmad. Kita teruskan ke muka surat 54. Muka surat 54 ni ada 4 rangkap pantun. Pantun ini adalah tentang kepentingan memuliakan tetamu. Kita tengok pantun pertama. Ustazah baca. Semai peria bersama kawan, ditanam rapat pagar dibuka. Rahmat kurnia kukuh perpaduan, pahala dapat masyarakat suka. Dalam pantun yang pertama ini, apakah kepentingan melayan tetamu, memuliakan tetamu yang kita dapat? Satu, dapat rahmat daripada Allah. Duanya, kukuh perpaduan sesama masyarakat. Yang ketiga, kita akan dapat pahala masyarakat suka. Tiada permusuhan lah. Kita lihat pantun yang kedua pula. Biji kurma usah dimakan, dimakan kuda dalam bejana. Silaturahim sama kita eratkan. Itu tanda iman sempurna. Di sini kepentingan yang dapat kita lihat adalah silaturahim dapat dieratkan dan iman kita pun akan bertambah mantap. Kita lihat pula pantun yang ketiga. Burung bayan si burung kelicap, terbang mari dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap. Ajaran Nabi wajib diikut. Kepentingannya di sini adalah jika kita melayan tetamu, kita akan rasa bahagia, tiada permusuhan. Seterusnya, kita mengikut sunnah Nabi kerana Nabi suka melayan tetamu. Jadi kita sebagai umatnya ikutlah sunnah Nabi. Pantun yang terakhir. Mengail puyuh di tepi perigi, kain disidai tak nampak bayang, muliakan tetamu, pekerti terpuji, baru tersemai kasih dan sayang. Jadi kalau kita memuliakan tetamu itu menunjukkan kita mempunyai pekerti yang baik, pekerti yang terpuji. Baru tersemai kasih dan sayang. Adanya kasih sayang antara kita dengan yang datang ke rumah kita, tiada permusuhan lah seperti yang Ustazah terangkan tadi. Murid-murid. Demikian penerangan Ustazah tentang hadis adab memuliakan tetamu. Murid-murid boleh ulang dengar video penerangan ini dan boleh tambah maklumat, baca buku teks muka surat 50, start muka surat 50. Kemudian murid-murid boleh buka
buka aktiviti latihan topikal muka surat 22 dan 24. Murid-murid selesaikan latihan muka surat 22 hingga 24. Okey, sekian sahaja kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.